Korang mesti ada yang dah dengar mengenai berita 6 orang warga negara Malaysia yang ditahan di Thailand baru-baru ni kan? Dan salah seorang daripadanya merupakan artis wanita dari Malaysia yang berasal daripada Kelantan. Kalau korang nak tahu, mereka ditangkap kerana dilaporkan terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah, memiliki berkuda dan ketika ditangkap, semuanya didapati positif dadah. Mengikut laporan, sehingga kini, Mahkamah Wilayah Naratiwat tidak mahu melepaskan ke-6 rakyat Malaysia tersebut sebab mereka akan ditahan selama 3 bulan atau 84 hari. Jadi disebabkan hal ni, meh kami kongsikan sedikit fakta menarik mengenai undang-undang dadah di Thailand. Di Thailand, bahan narkotik telah pun diklasifikasikan berdasarkan Akta Narkotik BE 1979 melalui beberapa pindaan dan ia terbahagi kepada 5 kategori. Kategori pertama adalah bahan narkotik berbahaya iaitu seperti heroin, ekstasi, metafetamin, LSD yang dianggap sangat bahaya tanpa manfaat perubatan yang diiktiraf dan dilarang untuk dimiliki atau digunakan di mana-mana kawasan. Kategori kedua pula adalah narkotik umum iaitu bahan yang mempunyai manfaat perubatan tetapi dia berpotensi tinggi untuk penyalahgunaan seperti morfin, kokain dan metadon di mana ia memerlukan kebenaran khas sahaja walaupun dalam bidang perubatan. Kategori ketiga pula adalah bahan-bahan yang digunakan untuk ubat-ubatan yang mengandungi narkotik. Manakala bagi kategori keempat pula, bahan kimia precursor yang digunakan untuk menghasilkan narkotik itu sendiri. Terakhir, narkotik yang tidak termasuk dalam kategori-kategori 4 yang tadi iaitu seperti ganja dan ketum. Jadi di Thailand ada beberapa hukuman bagi individu yang didapati bersalah jika mereka terlibat dalam kesalahan dadah. So, apa benda hukumannya? Jom kita tengok. Jika korang memiliki dadah kategori 1 seperti heroin, kokain, metafetamin iaitu pil kuda, hukuman penjara akan dikenakan jika korang memiliki dadah dalam jumlah yang besar. Korang juga boleh dipenjarakan seumur hidup atau mendapat hukuman mati. Denda pula boleh dikenakan dari 100,000 baht hingga 1,000,000 baht bergantung pada kuantiti dan jenis dadah. Selain itu, hukuman mati juga boleh dikenakan jika korang mengedar dadah dalam kuantiti yang banyak. Tapi hukuman mati ni, dia boleh digantikan dengan penjara seumur hidup jika korang beri kerjasama yang baik dengan pihak berkuasa Thailand. Seterusnya, jika ada individu yang memiliki dadah jenis kategori kedua seperti ekstasi, metadon dan dadah preskripsi, hukuman penjara pula boleh dikenakan dari 5 hingga 15 tahun. Dan bagi denda pula boleh dikenakan dari 20,000 baht sehingga 300,000 baht. Dan hukuman penjara pula biasanya bermula dari 1 hingga 15 tahun dengan denda tambahan yang boleh dikenakan. Kalau korang nak tahu, mengedar dadah ni adalah kesalahan yang paling serius di Thailand dan boleh menyebabkan hukuman sehingga 1 juta baht atau lebih. Dipenjarakan dari 4 hingga ke 20 tahun. Dan bagi hukuman mati, jika disabit kesalahan pula, semuanya tergantung kepada jenis dan kuantiti dadah itu sendiri. Bagi individu yang menyalahguna atau menggunakan dadah termasuk dadah ringan, denda boleh dikenakan dari 10 hingga 50,000. Untuk hukuman penjara pula, dalam 6 bulan ke 5 tahun. Korang juga perlu mengikuti program pemulihan dan rawatan. Namun, kalau korang buat semua ini secara berkumpulan, denda boleh mencapai sehingga 500,000 baht dan hukuman penjara boleh dikenakan lebih tinggi sikit iaitu 5 ke 15 tahun. Jadi itulah antara hukuman dan denda yang boleh disabitkan kepada individu yang terlibat dengan kesalahan dadah di Thailand. Walau bagaimanapun, pada tahun 2018, Thailand telah membenarkan penggunaan ganja bagi tujuan perubatan. Namun, ia masih dikawal dan bagi yang mahu menanam atau memiliki ganja, korang perlukan lesen yang sah daripada kerajaan. Kalau nak cerita pasal ganja pula, memang panjang. Dan kalau korang nak tahu fakta menarik mengenai ganja di Thailand, undang-undang ganja di Thailand, nanti kami akan ceritakan pada next episode.